Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barik wa sallim, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hari ini kita sudah pun memasuki bulan yang mulia, iaitu bulan Ramadan. Hari pertama kita menjalani ibadah puasa. Jadi insya-Allah kita teruskan pengajian kita yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah berpandukan kitab Kifayatul Awam. Jadi bulan puasa ni masya-Allah, amalan-amalan digandakan. Amalan fardu ganda 70, amalan sunat jadi fardu. Apalagi belajar ilmu, masya-Allah. Jadi kita mulakan pengajian kita dengan bacaan kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqidatul hadiyatu wal ba'un. Al-jaizu fi haqqihi ta'ala. Akidah yang ke-41 yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan wajib tapi harus. Fayajibu ala kulli mukallafin an ya'taqida. Wajib ke atas setiap mukallaf untuk beriktikad annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yajuzu fi haqqihi, harus pada haknya, pada zatnya, an yakhluqal khaira wa syarra, itu untuk menciptakan perkara yang baik dan perkara yang buruk, kebaikan dan keburukan. Fayajuzu annallaha ta'ala yakhluqul Islam fi Zaidin wal kufra fi Amrin. Maka harus sesungguhnya Allah Ta'ala itu menciptakan Islam pada Zaid dan kafir pada Umar atau Amar. Wal ilma fi ahadihima wal jahla fil akhar. Ciptakan ilmu pada salah satu daripada mereka dan jahil pada yang lain. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu aidan, dan daripada apa-apa yang wajib beriktikadnya mukallaf lah, perkara yang harus bagi Allah juga bagi setiap mukallaf itu, ala kulli mukallafin annal umura khairaha wa syarraha biqada'in wa qadarin. Sesungguhnya perkara-perkara yang baiknya atau yang buruknya itu biqada'in wa qadarin, dengan qada' dan qadar. Wakhtalafa fi makna al-qada' wal qadar. Ulama khilaf pada makna qada' dan qadar. Kita dah bahas ni, di sini pun ada, ulang balik. Faqila al-qada'u iradatullahi ta'ala wa ta'alluqaha azali. Ada yang mengatakan ataupun dikatakan qada itu iradatullah, iradah Allah, kehendak Allah. Wa ta'alluqaha azali, dan ta'alluqnya adalah azali. Wal qadaru, qadar itu ialah ijarullah ta'ala al-asya' ala wafqil iradah. Pengadaan Allah Subhanahu wa taala akan sesuatu itu bersesuaian dengan kehendaknya. Fa iradatullah ta'ala al-muta'alliqah azalan bi annaka tasiru aliman aw sultanan qada'un. Maka kehendak Allah Ta'ala yang berhubungan sejak azali
dengan sesungguhnya kamu akan menjadi seorang alim atau seorang sultan adalah dipanggil qada, itu ketentuan, keputusan yang sudah azali atau qadim. Wa ijadul ilmi fika ba'da wujudika awi sultanati ala wafqil iradah qadarun. Dan Allah Ta'ala menciptakan ilmu bagi kamu, pada kamu setelah wujudnya kamu ataupun sultanah. Sultanah ni tak sama ada kekuasaan ataupun pangkat lah, sultan kot, ataupun kekuasaan pun boleh. Ala wafqil iradah, bersesuaian dengan iradah itu dipanggil qadar. Wa qila al-qada ilmullah al-azali wa ta'alluquhu bil ma'lum. Ada pendapat mengatakan qada itu ilmu Allah sejak azali wa ta'alluquhu bil ma'lum, dan hubungannya, ta'alluqnya dengan perkara yang maklum, yang diketahui. Wal qadar ijadullahi al-asya' ala wafqil ilm. Qadar itu pengadaan Allah Ta'ala akan sesuatu bersesuaian dengan ilmunya. Fa ilmullah al-muta'alliqu azalan bi anna syakhsa yasiru aliman ba'da qada'un. Dan maka ilmu Allah Ta'ala yang berhubungan sejak azali dengan seseorang yang akan jadi alim setelah wujudnya adalah dipanggil qada'. Wal ijadul ilm ba'da wujudihi qadar, dan pengadaan ilmu setelah wujudnya orang itu dipanggil qadar. Wa ala kullin minal qawlain fal qada'u qadimun. Atas kedua-dua pendapat tersebut, qada' itu qadim, ketentuan itu sudah qadim, sejak azali. Ya anahu sifatun min sifatihi ta'ala, kerana dia adalah sifat daripada sifat Allah Ta'ala. Amal iradah wal awil ilm, adapun iradah ataupun ilmu, kehendak ataupun ilmu, wal qadaru hadisan, dan qadar itu adalah baru, li annahu il ijad, kerana dia adalah pengadaan. Wal ijad min ta'alluqatil qudrah, dan ijad itu, pengadaan itu ialah daripada ta'alluq sifat qudrah. Wa ta'alluqatil qudrah hadisatun, adapun ta'alluq sifat qudrah itu baru. Okey. Di sini dia bagi tahu Allah menciptakan keimanan dan kekufuran. Ada orang tak boleh, ada orang terima yang Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan kekufuran. Lepas tu bila kita kata, dia kata kita Jabariyah. Panjang bergaduh dalam Facebook, sesama ahli sunnah, sesama Asy'ariyah, kononnya lah, tak tahulah Asy'ariyah kot. Tapi Allah malam komen lebih-lebih yang girang. Assalamualaikum, alhamdulillah. Jadi kena ingat macam ni, Allah Subhanahu Wa Taala dia menciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu yang dia ciptakan itu namanya makhluk. Namanya makhluk. Tak kiralah iman ke kufur ke, namanya makhluk. Di sisi Allah sama. Di sisi Allah tak ada bezanya iman dengan kufur. Nah, dengar baik-baik. Ni dengar sekat-sekat dia boleh sesat nanti. Jangan copy paste cut sini. Allah ciptakan dosa, ciptakan pahala, ciptakan iman, ciptakan kufur, ciptakan solat, ciptakan zina. Allah ciptakan semua itu makhluk Allah. Semua itu makhluk Allah. Kemudian Allah Ta'ala tentukan, oh ini iman ini betul, ini kufur ini salah, ini zina ini salah, ini betul. Kemudian Allah hukumi semua tu. Dia yang cipta, dia hukumi. So pencipta kepada kufur bukan kufur, pencipta kepada maksiat bukan maksiat, bukan bermaksiat. Contoh saya dah bagi dah itu kan. Satu orang dia lukis lukisan yang buruk, satu orang dia lukis lukisan yang cantik. So yang cantik yang buruk ke pelukis ke lukisan? Itu pun tak boleh nak fikir. Dia lukis benar lukisan yang, dia lukis babi misalnya, dia lukis orang tengah berzina misalnya, dia lukis orang tengah solat, dia lukis kucing. Dia tetap dia. Mana ada kaitan lukisan tu dengan dia? Contohnya kita goreng cok godok, separuh hangit, separuh okey. Yang hangit cok godok ke kita? Itu pun tak boleh fikir.
pencipta kepada keburukan, bukan keburukan. Dia pencipta. Dia yang bagi tahu ini buruk. Dia yang bagi tahu ini buruk, ini baik. Ini hukum itu untuk kita, untuk makhluk, untuk manusia. Tak ada kaitannya Allah cipta, Allah jadikan dia pencuri. Alamak, Allah jadikan dia pencuri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah ciptakan sahaja. Pencipta pencuri bukan pencuri. Itu orang tak masih lagi peringkat tak faham tu masalah tu, bergaduh lah bergaduh. Yang seorang pula tak pandai nak pertahankan, seorang duk tekan tengah tak mungkin Allah ciptakan benda buruk. Mu'tazilah lah tu jelas. Itulah kesesatan Mu'tazilah Qadariyah. Jadi Allah Ta'ala dia cipta apa saja, sama je, bagi dia sama saja. Pelik kalau dengar kan Allah ciptakan kekufuran, Allah ciptakan keimanan, bagi Allah dua-dua sama, dua-dua makhluk Allah. Tapi orang beriman dengan orang kafir tak sama di sisi Allah. Orang beriman dengan orang kafir tak sama di sisi Allah. Kenapa Allah Ta'ala ciptakan kekufuran? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tu tidak ditanya terhadap apa dia perbuat. Oh, kalau macam tu Jabariyah lah. Jabariyah pun tak faham apa dia. Jabariyah ni dia menafikan syariat. Bila Allah Ta'ala kata takdir itu sudah pun azali, dia menafikan syariat, dia menafikan segala apa yang dia lakukan, kemudian dia menyalahkan segala perbuatan itu kepada takdir. Itu Jabariyah. Memang satu lagi kena ingat, bila sebut Jabariyah, sebut Qadariyah, sebut Mu'tazilah, sebut Mujassimah, Musyabihah, bukan 100% semua tu salah. Itulah orang tak tahulah, saya mengaji tak habis ke apa tu, saya pelik. Mu'tazilah ingatkan 100% dia salah ke? Qadariyah 100% dia salah ke? Semua kelompok-kelompok firqah batilah itu, Imam Abdul Hasan Syari kata apa? Maqalatul Islamiyin wa i'tiqadul musallin. Islam, dia semayang, dia puasa, dia zakat haji, dia i'tikad Allah satu, dia i'tikad Allah berkuasa. Bukan maknanya bila Mu'tazilah salah, bila Jabariyah salah semua. Dah sikit je dia keliru dekat beberapa, dia tu keliru dekat beberapa part saja. Qadariyah betul dari satu segi, dia suruh kita usaha. Dia tak boleh kita bersandar 100% kepada Allah. Jabariyah betul, dia kata semua Allah Ta'ala tentukan takdir. Betul, dari segi itu dia betul, dari segi lain dia salah. Bukan berarti Jabariyah 100% salah, Qadariyah 100% salah. Itu orang tak mengaji masalah. Bila kita kata macam ni, dia mengamuk lah, bangang, bodoh keluar, semua keluar. Apa punya orang berilmu macam tu? Maknanya belajar tak habis. Saya tak nak, saya geram je nak mencela, tapi saya memang tahan ni, saya tak nak menyampuk situ. Sebab dengan kita type, kita tulis, kita bagi, dia tak fahamnya. Dia takkan faham. Datang duduk bincang. Kat mana yang kau tak faham? Qadariyah betul satu sudut, Jabariyah betul satu sudut. Bukan kalau tak 100% dia salah, kafir lah dia. Jadi ada betulnya Qadariyah, ada sisi yang dia betul, ada sisi yang dia salah. Qadariyah pun sama, Mu'tazilah pun sama, ada sisi dia betul, ada sisi dia salah. Datang ahli sunnah ambil sisi-sisi yang betul itu, menolak sisi-sisi sudut-sudut yang salah itu. Jadi Allah ciptakan apa sajalah, jelas tu, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan takkan siapa boleh bagi hidayat. Abu Talib tu kena Nabi kena Jabariyah apalah, dia ada susah. Jahil murakab ni payah. Dia tak boleh nak terima sekejap. Okey, fikir dulu apa pendapat orang tu, betul ke tak, ada kemungkinan apa pendapat aku salah, mungkin pendapat dia betul. Tak ada, terus tak ada, pegang tu je. Susah macam ni, susah. Bukan Wahabi saja, ahli sunnah pun sama je. Jadi orang nak bercakap pasal benda yang rumit ini, bahrul amik, qada dan qadar ni, kena kaji betul-betul. Berapa ratus kitab dah baca, dah faham ke? Baca pun faham ke? Ini kawan tu dah bagi poin elok, dia hentam. Yang ni pula pun hentam lagi. Aduh.
Allah Ta'ala cipta segala sesuatu bukan bermakna kita beriktikad Allah menciptakan segala baik buruk kita Jabariyah. Jabariyah betul dari sudut tu. Tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala suruh berusaha. Dulu kita berusaha. Bukannya kemudian usaha kita itu namanya kasab. Allah Ta'ala ada kudrah yang hakiki. Kudrah Allah Ta'ala ijad wal i'dam. Kita diberi kudrah. Kita diberi kudrah bukannya kudrah kita itu untuk mengijad dan i'dam. Kudrah hadisah kita itu muqaranah. Kudrah kita itu hanya kasab. Ngaji betul lah. Jadi Allah Ta'ala ciptakan wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Ya, hadis sahih jelas itu. Tapi kalau jadi Jabariyah apa tu? Susah nak baiki. Bila kita ngaji, sekata ngaji lagi, kau ingat kau dah halim sangat ke? Kau susah. Zaman sekarang memang macam tu, buat macam mana manusia. Imam Syafi'i kata, ra'yuna sawab yahtamilul khata' wa ra'yukal khata' yahtamilus sawab. Pendapat kami benar, mungkin salah. Pendapat kamu salah, mungkin benar. Ini dia je betul, orang lain semua tak betul. Sesama ni sunnah tu, itu yang masalah. Belum lagi dengan Wahabi lagi tu saya cerita. Wahabi pun bukan 100% salah. Wahabi ni ada banyak Wahabi sebenarnya. Yang satu tak faham. Assalamualaikum warahmatullahi. Satu tak faham pun apa yang dia cakap tu. Satu dah, sebagian lagi ikut je guru dia. Ada Wahabi, dia nak kata walahu yadun. Boleh, tak ada masalah. Allah fis sama', tak ada masalah. Tapi jangan terjemah bahasa Melayu lah. Kena sebut walahu yadun, itu sebab ada salah. Tapi dia kena tanzih. Dia kena tanzih. Sifat jari. Tak kisahlah nak kata Allah, dia sini detail saya di sini. Janji kan nak bagi yang ringkas, yang wajib. Kalau nak detail, mungkinlah lepas ni kot ada kitab tentang sifat-sifat khabariyah kan. Ayat-ayat mutasyabihat yang berupa sifat khabariyah. Itu kat mana? Semua sifat khabariyah itu, dia ada banyak. Dia ada dalam bentuk anggota zahirnya, dalam bentuk anggota, dalam bentuk sifat, dalam bentuk perbuatan, fi'al dan juga infial. Okay, semana yang mana sifat yang lafaz yang menunjukkan secara zahir, yang mana yang boleh diisbat, mana yang tidak boleh diisbat. Kemudian adakah makna idhafah kepada zat itu bermakna isbat atau hanya sekadar idhafah nisbah? Kemudian tentang fa'al, adakah semua fa'al itu ada dinisbahkan kepada Allah atau ada idhafah kepada Allah? Kemudian dia adalah pengisbatan. Kemudian fa'al pula perbuatan. Kemudian infial, itu khusus saja. Kalau bahas banyak panjang-panjang dalam ni, nanti tak habis sifat 20 kita. Selesai dulu kita punya sifat 20 ni, berlambat-lambat kitab ada. Kitab-kitab khusus bab ayat mutasyabihat saja tentang sifat khabariyah ni, yang bergaduh dengan Wahabi ni ada. Semua ada. Ni saya janji nak bagi yang ringkas saja. Boleh, insyaAllah nanti habis ni kita bahas yang dalam-dalam. Nanti kan tengah-tengah pula semua istilah-istilah tak tahu. Dia kena ada ilmu balaghah, ilmu mantik, banyak ilmu yang perlu ilmu usul fiqh. 3 tu kena kuasai dulu, kalau tidak susah. Ilmu balaghah, ilmu mantik dengan ilmu usul fiqh. 3 tu kena faham baru boleh bahas secara mendalam. Kalau dan ilmu kalam lah. Kalau tak susah. Nanti yang pening pula nanti. Ada pembahasan mana kalau kita, orang Melayu kata kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan hendak diduga. Kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan hendak diduga. Pergi mancing kat tepi longkang tu. Kalau dah bawa kapal layar besar, bawa joran besar, ya pergilah tangkap ikan di laut. Ini kail panjang sejengkal. Bukan nak kata, tapi dia menimba, kita sendiri merosakkan imej ahli sunnah wal jamaah, menunjukkan kejahilan diri kita. Betul, saya tak pernah post apa-apa pun dalam Facebook. Kita rasa kita masih kecil, masih tak faham.
Masih lagi kita takut ada kesilapan-kesilapan yang kita tak nampak. Tapi confident, post tak kisahlah, lepas tu lawan. Lepas tu ada yang datang lawan. Lepas tu keluar bodoh bangang, semua keluar habis. Tak boleh jawab, bangang, kau bodoh. Lepas tu tanya jawab, dia ni tak boleh jawab, buka soalan lain, lagi topik. Itu pun dia. Nampak. Cakap je lah, minta maaf saya tak tahu benda ni, saya tak boleh jawab. Tak boleh. La adri tu kan daripada sifat ilmu. Orang kata la adri, saya tak tahu. Itu kan salah satu sifat orang berilmu, mengatakan la adri, saya tak tahu. Saya orang tanya tak tahu, saya tahu. Imam Malik orang tanya berapa puluh soalan, 40 lebih soalan, dia jawab berapa? 8 soalannya. Yang lain dia kata apa? La adri. Bukan dia tak tahu, dia tak yakin lagi jawapan dia. Tak qat'i lagi jawapan dia. Banyak perkara-perkara yang mendalam yang orang tak kuasai, tapi dia dah rasa dia kuasai, itu masalah. Jadi Allah Ta'ala cipta yang baik, Allah Ta'ala cipta yang buruk. Tak ada kaitan pencipta yang lazimlah pencipta kepada keburukan dia buruk. Lazim ke? Bagi dalil tengok lazim. Apa lazim pencipta benda yang buruk dia buruk? Dalil kelaziman qat'i. Lazim yang qarib, lazim yang ba'id, lazim yang bayin, lazim yang qat'i, lazim yang zanni. Dan ada berapa wasitah antara lazim itu. Boleh bahas macam tu. Dia bukan mudah semudah tu je. Bila Allah cipta orang tu je pencuri, Allah buruk. Qada'ah Jabariyah. Apa lah. Bila kita suruh ngaji lagi, dia melenting. Nak pergilah ngaji lagi, tak habis tu. Melenting. Kau ada alim sangat ke? Kita tak gitu. Tapi kita nampak lah dengan kitab tu ya. Saya dah setelah khatam berapa ngaji berulang-ulang kali khatam Mubarahin, Syarah Mubarahin, Jauharah, Syarah Jauharah, Tahzib Sanusi, Kitabatul Awam, Tahqiqul Maqam, Hidayatul Murid. Baru saya berani ajar buka pengajian. Bukan senang kita nak menguasai. Dan kalau kita tahap-tahap rendah, kita cerita rendah sudahlah, tahap-tahap wajib, cerita bab wajib sudahlah. Alam betul kantoi. Okey. Jadi Allah Taala qada dan qadar ni saya dah bahas tu dalam satu bab tu. Sebab di situ ada kaitan dia, tapi di sini dia bahas akhirnya sifat yang harus. Memang kaitan af'al Allah. Ini sifat harus ni berkaitan dengan af'al Allah, perbuatan Allah. Jadi dah bagi tahu af'al Allah sesuatu yang bagi kita Asy'ariyah sesuatu yang hadis. Ingat perbuatan Allah itu ta'alluq tanjizi sifat kudrah, ta'alluq tanjizi hadis sifat kudrah. Jadi ta'alluq itu sendiri amrun i'tibari, dan dia punya tanjizi itu i'tibari, dan dia punya hukum dia hadis, dan ataupun dipanggil af'al Allah itu semuanya amrun i'tibari, semuanya hadis. Kalau amrun i'tibari tak ada masalah, kerana amrun i'tibari tidak amrun i'tibari tidak qaim bizat. Bila tidak qaim bizat, maka dia tak kisahlah dia hadis ke dia qadim. Yang tak boleh hadis itu yang qaim bizat. Yang qaim bizat tidak boleh dia hadis. Yang i'tibar, yang tidak qaim bizat, tak ada masalah dia qadim ke atau dia hadis. Saya dah bahas dah, fi'al ada dua, fi'al lazim, fi'al muta'addi. Fi'al lazim itu melibatkan zat, kalau manusia lah. Fi'al lazim melibatkan anggota dia. Duduk, berjalan, berdiri, itu fi'al lazim, melibatkan anggota dia. Kalau fi'al muta'addi melibatkan anggota dan melibatkan hasil daripada perbuatan, dipanggil maf'ul ataupun hasil bil masdari. Satu masdari, perbuatan manusia fi'al itu dipanggil masdari, hasil dia maf'ul dipanggil hasil bil masdari. Jadi maksudnya Allah ciptakan alam. Jadi Allah fa'il menciptakan al-khalq itu adalah fa'il dia, dan alam itu maf'ul dia. Jadi khalq itu masdari dia, kemudian alam itu hasil bil masdari. Ada fa'il yang mana tidak menghasilkan tidak ada hasil bil masdari, tidak menghasilkan maf'ul, iaitu fa'il lazim. Di sini kita tidak menafikan fa'il perbuatan Allah.
Kita tidak menafikan perbuatan Allah, kita tidak menafikan fi'il lazim, tidak menafikan fi'il ni, tetapi kita menafikan keserupaan fi'il lazim dan fi'il muta'addi yang ada pada makhluk, lazim dan fi'il muta'addi dengan pada Allah. Itu yang kita nafi, tak ada penyerupaan. Kita tak nafi semua. Dan termasuk fi'il juga nanti ada pembahasan infial. Infial ni fi'lul qalb, perbuatan ta'assur, kesan daripada sesuatu perbuatan seperti ghadab, redha, surur, dhahik dan sebagainya. Marah, murka dan sebagainya. Itu infial. Kita tak nafikan daripada Allah Ta'ala. Semuanya sabit. Semuanya sabit dalam nas. So kita tak boleh nafi benda yang sabit dalam nas. Siapa nafi? Kafir. Yang sabit dalam nas yang qat'i lah. Itu pun qat'i yang macam mana? Qat'i yang daruri ke? Qat'i yang nazari ke? Qat'i yang ma'ulima minaddin bid darurah ke? Ataupun qat'i yang ma ghairu ulima minaddin bid darurah ke? Itu lagi panjang pembahasan dia. Nak mengkafirkan orang ni bukan mudah. Ada 700 lebih sebab-sebab nak mengkafirkan orang ni. 700 lebih. Kalau lah misalnya kurang satu saja, boleh ada ihtimal satu tu dia tak kafir lagi. Paling mudah orang kata kalau ada 99 sebab dia kafir ni dah dia terpenuhi, ada satu sebab lagi menyebabkan dia tak kafir, ambil satu sebab tu, dia tak kafir. Kita bukan suka kafir-kafirkan orang ni. Ulama tulis kitab lah 700 lebih sebab-sebab boleh menyebabkan orang tu kafir. Kalau tak terpenuhi ada mana ada kau kafirkan orang. Kita ahli sunnah tak kafirkan orang tu. Sebab kafir, kemudian dia ada persifatan dia tu yang betul-betul boleh kafir. Ma ulima minaddin bid darurah. Ma ulima minaddin bid darurah itu pun berbeza ikut zaman, berbeza ikut tempat. Perkara yang diketahui oleh oleh seseorang itu daripada agama Islam secara daruri, maknanya jelas semua orang tahu. Tapi boleh jadi ada zaman yang dia tak tahu. Benda yang ma'ulima minaddin bid darurah pun boleh jadi dia tak tahu. Boleh jadi tempat yang berbeza pun dia tak tahu. Tak kafirkan lagi. Dia ada kafir yang kita kena kita kena buat iqamatil hujjah dulu. Kita kena beri dia hujjah dulu sampai dia faham. Kalau dia tak faham, barulah dia ditolak juga. Itu baru. Dan tugas mengkafirkannya bukan tugas kita, ini tugas qadi di mahkamah. Tugas mengkafirkan ni, tugas ini hukum fiqah. Mengkafirkan orang bukan akidah. Mengkafirkan orang itu bab fiqah. Mengkafirkan, menghukumi orang itu kafir itu bab fiqah, dan hanya qadi dan mufti saja yang boleh keluarkan fatwa. Itu pun setelah iqamatul hujjah, setelah kita bagi dia hujjah. Bukan semudah-mudah tu. Tak mengaji bab fatwa susah macam tu. Bukan Faris. Faris terasa pula tak ada. Saya baca post hantar tu, kita tak mengkafirkan. Ahli sunnah tak mengkafir. Semudah-mudah mengkafirkan tidak. Jadi kita punya keyakinan bahawa tak kiralah perkara tu baik ke buruk, maka itu adalah ciptaan Allah. Tidak ada nisbah kepada Allah baik dan buruk, tak ada. Allah semua baik. Dia cipta kufur pun baik. Itu orang kufur baik ke? Dia tak boleh nak terima. Kalau kau tak boleh terima, bukan berarti maknanya benda tu salah. Lazim ke kalau kau tak boleh terima benda tu salah? Kita bukan ukur Islam dengan pemikiran seseorang. Islam tu tidak diukur dengan pemikiran seseorang. Seseorang itu diukur dengan Islam dan akidah yang sebenar. Kalau boleh jadi dia mungkin berpegang dengan Qadariyah, boleh jadi dia berpegang dengan Jabariyah ataupun Mujassimah Musyabbihah tanpa dia sedari, boleh jadi. Dia confirm ke dia betul? Berapa ratus tahun, berapa ribu tahun dah ngaji. Orang ulama besar pun silap, orang ulama besar pendapat pun ditolak. Kita siapa? Kita ni siapa yang mana kita rasa kita betul?
Imam Abu Hasan Asy'ari punya pendapat ditolak. Imam Ghazali punya pendapat ditolak. Imam Haramain punya pendapat pun ada yang ditolak. Imam Bakar Baqlani, semua Imam Fakhr Razi, Imam Amidi, Imam Iji, Imam Taftazani, Imam Sanusi, semua ada pendapat yang ditolak. Apa masalah? Oh gitu, betul. Aku tak ada salah. Yang lain tak bersalah. Jadi Allah Ta'ala dah bahas kan, maknanya ijad itu qadar lah. Kalau iradah ataupun ilmu, dia bagi dua pendapat. Qil lah, satu qil kata ilmu, tapi sama je. Apa yang Allah ketahui mesti bersesuaian dengan apa yang Allah kehendaki. Begitu juga sebaliknya, apa yang Allah kehendaki bersesuaian dengan apa yang Allah ketahui. Kemudian ada isu tentang Habib Ali tu kan. Saya urai ada isu tentang Habib Ali, kata Allah tak menentukan. Allah Taala berkehendak tapi tak menentukan. Okey, saya tak tahu kenapa Habib Ali kata macam tu. Ada sebab-sebab dia lah. Mungkin ada orang sangka baik, kata untuk apa? Untuk supaya orang awam itu tak jadi Jabariyah lah, maksudnya directnya, supaya orang awam tu tak rasa putus asa terhadap takdir. Tapi kurang tepat lah. Saya kata kurang tepat. Apa yang dia kata tu kurang tepat. Niat, kadang-kadang orang tu niat baik di berhadapan dengan orang awam, jadi perbicaraan dia tak sama, betul. Itu kita tak nafi. Tapi sebenarnya ada cara lain. Ada cara lain untuk menyampaikan tu, ada cara lain. Jadi kalau dalam Asy'ariyah lah, saya tak tahulah Habib Ali dia mengaji kitab Asy'ariyah ke tidak. Saya tak tahu saya berkata tidak, nanti kan orang hantam saya pula. Sebab ada orang dah hantam. Dia dah kami dah bincang lah. Habib Ali tu kami punya Hay'ah Kibar. Saya ada NGO saya Islami tu. Saya JK dalam tu, dan Habib Ali ni kita punya Hay'ah. Kami dah bincang dah macam mana nak betulkan benda tu. Pelan-pelan. Kita orang besar-besar ni kita bincang dulu macam mana kita nak betulkan balik benda tu. Alah, biasalah Habib Ali kalau tersalah, janganlah sampai ta'assub sampai tak langsung tak boleh salah, tapi janganlah hentam teruk sangat. Jadi memang Allah Ta'ala menentukan dan berkehendak tu sama je. Iradah itu sifat dia. Sifat iradah itu kehendak. Maksudnya Allah Ta'ala bila ada sifat iradah, memang Allah berkehendak. Kemudian ta'alluq sifat iradah itu sama ada takhsis, ta'yin, tamyiz, tiga sekali. Mana menentukan itu ta'yin lah. Takhsis, ta'yin dengan tamyiz, tiga tu menentukan. Mana boleh Allah tak menentukan. Lepas tu dia kata boleh padamkan yamhullahu ma yasha wa yuthbit, itu kan ada khilaf di kalangan ulama. Sama ada yang dipadam, dihapuskan oleh Allah Ta'ala itu yang di Lahul Mahfuz ke, ataupun yang di dalam catatan para malaikat. Maksudnya yang setiap tahun daripada Lahul Mahfuz itu diturun setiap tahun qada dan qadar yang akan berlaku sepanjang tahun itu diturunkan, diambil daripada Lahul Mahfuz, dipas kepada malaikat yang berurusan di dunia lah. Itu yang boleh berubah, tapi perubahan itu pun sudah ada di Lahul Mahfuz. Itu satu pendapat. Sebab tu Allah kata wa innahu ummul kitab. Allah tak bagi tahu yang Allah hapuskan itu adalah di Ummul Kitab. Allah kata Allah boleh menghapuskan dan juga boleh menetapkan. Jadi ada ulama' kata, bukan saya, ini khilaf. Ada ulama' kata yang dihapuskan itu catatan malaikat, tetapi menghapuskan dan mengisbat pun sudah tertulis di Lahul Mahfuz. Perubahan itu pun sudah tertulis, tetapi yang sepakat di dalam iradah Allah tidak berubah. Dalam iradah Allah tak boleh berubah. Iradah Allah itu memang qadim, tak mungkin berubah-ubah. Pun tak ada masalah. Tapi dalam dalam iradah Allah sudah tahu benda tu, Allah yang berkehendak untuk mengubah benda tu. Dalam iradah tak boleh berubah-ubah, mustahil. Itu Asy'ariyah. Mustahil sebab iradah itu sifat yang qaim bizat. Dia tanjizi qadim. Jadi tak mungkin dia kalau berubah-ubah dia tanjizi hadis. Maknanya peliklah berubah. Boleh jadi yang berubah tu, satu pendapat kata di Lahul Mahfuz, satu pendapat kata di Lahul Mahfuz tak berubah, yang berubah tu catatan malaikat yang malaikat bawa turun setiap tahun malam yang 10 Syakban tu kan. Jadi ada khilaf di situ. Tapi dalam iradah Allah takkan berubah punya, takkan berubah. Mustahil berubah. Jadi mungkinlah dia tersilap ke atau macam mana. Jadi kita nak bagi tahu orang awam mudah macam ni. Kita kata
Ini bukan ni, Nabi pun bagi tahu dekat sahabat benda yang sama. Nabi pun bagi tahu ahli syurga sudah ditetapkan, ahli neraka sudah ditetap. Sahabat terkejut, sahabat kata, "Ya Allah, kalau macam tu buat apa kita nak beramal? Kalau macam tu nak buat apa kita beramal kan?" Nabi kata, "I'malu, beramallah kamu, kullun muyassarun lima khuliqalah." Setiap orang akan dipermudahkan oleh Allah untuk beramal dengan takdir dia. Dia punya kebijaksanaan Allah Taala di sini. Allah Taala memang sudah menetapkan seorang tu jadi pencuri ke, orang tu jadi baik ke, orang tu beriman ke kafir, tetapi siapa tahu takdir dia? Tidak ada satu manusia pun tahu takdir diri dia. Memang Allah sudah tetapkan, tetapi kita tak tahu takdir Allah. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala bagi kita pilihan dan ikhtiar supaya kita berusaha berikhtiar. Jadi kita berusaha berikhtiar. Jadi kalau katakanlah kita terbuat maksiat, kita mencuri misalnya, lepas tu Allah Ta'ala bagi lagi pilihan, kita bertaubat. Boleh bertaubat. Bukannya kalau satu orang tu dah dia menjadi pencuri, habis terus masuk neraka. Boleh taubat, Allah ampun dosa, selesai. Orang kafir pun masa lagi dia tak mati, ada pilihan lagi untuk dia beriman. Dia mana tahu, aku dah tahulah aku ni kafir sampai mati. Dia tahu ke? Dia pun tak tahu. Allah Ta'ala jawab dalam Quran, kau mana tahu takdir engkau? Dia katakan, kalau Allah berkehendak, pastilah kami akan beriman. Kau tahu kehendak Allah akan datang. Boleh jadi besok kau beriman? Mana tahu? Jadi kita tak tahu takdir Allah. Tapi semua sudah ditakdirkan. Oleh kerana kita tak tahu itulah, kita perlu berusaha kerana Allah beri kita pilihan dan usaha, kita boleh memilih dan berusaha. Itu saya dah bahas panjang. Kalau pilihan kita bersesuaian dengan takdir Allah, jadi. Kalau tak bersesuaian, tak jadi. Begitu juga kita tak pilih, kalau bersesuaian, tak jadi. Kalau tak bersesuaian, jadi juga. Itu saya dah bahas kan dalam qada dan qadar. Kemudian mana satu lagi? Selesai qada dan qadar. Apa lagi yang tak faham? Jadi bab Habib Ali tu tinggalkan, nanti kami berjumpa lah, bincang insya-Allah. Dia lebih kurang macam Nordurus juga tu. Nordurus pun ada cakap benda yang sama. Kita ni, dia memang satu manusia ni susah dia nak kata Allah Ta'ala buat benda buruk. Bukan, bila Allah ciptakan sesuatu keburukan pun bukan bererti dia buruk. Itu kena pegang. Pencipta kepada keburukan bukan buruk. Pencipta kepada kufur bukan kufur. Dia Khalik, pencipta. Kalau nak tanya kenapa Allah Ta'ala cipta kekufuran, itu pergi tanya Allah. Kalau nak tanya kenapa Allah Ta'ala, kenapa Allah ciptakan kekufuran, itu pergi tanya Allah lah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kalau macam tu Allah tak adil lah, Allah zalim. Okey. Mana dulu iradah ilmu tu sebaliknya. Saya dah terangkan. Tak ada, semua sama je, tak ada yang dahulu, tak ada kemudian. Tapi tertib ta'akul ilmu dulu, baru iradah. Itu tertib ta'akul, tertib ikhbari. Tapi pada hakikatnya, wakilnya, tak ada yang dahulu, tak ada yang dua-dua qadim. Tak ada dahulu, tak ada apa. Kalau tertib ta'akul untuk manusia, ilmu dulu baru iradah. Tapi Allah sama, dua-dua qadim, tak ada dahulu, tak ada kemudian, sama. Okey. Kalau macam tu Allah tak adil, Allah zalim. Apa maksud zalim nak tanya? Apa maksud zalim dulu tanya? Allah tidak adil. Tidak adil tu maksudnya zalim lah. Kalau Allah takdirkan orang tu kufur, takdirkan orang tu mencuri, zalim lah. Apa makna zalim? Ulama bahas zalim ada dua makna. Satu, wadu'un syai'in fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Satu lagi, tasarruful milkil ghaib bi ghairi iznihi. Menggunakan milik orang lain tanpa izin dia. Itu makna zalim. Mentasarrufkan, menggunakan milkil ghair, milik orang lain, bi ghairi iznihi, tanpa izin dia. Itu namanya zalim. Contoh ni buku saya. Ni buku saya beli, milik saya. Saya koyak, saya zalim ke? Saya koyak, saya zalim ke?
Kalau buku ni buku Faris misalnya, saya koyak buku Faris saya, itu zalim. Sebab itu buku bukan milik saya, milik Faris. Saya koyak buku dia, itu zalim lah. Ini buku milik saya nak koyak ke, saya nak buat apa suka hati saya. Itu tak namanya zalim. Makhluk ni milik siapa? Manusia ni milik siapa? Makhluk semua milik Allah. Allah nak campak neraka ke, Allah nak campak syurga ke, suka hati dia. Tidak ada istilah zalim kalau Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala bagi masuk syurga bifadlihi. Kalau Allah Ta'ala masukkan neraka bi'adlihi. Itu kata-kata ahli sunnah wal jamaah. Allah Ta'ala masukkan seseorang dalam syurga bifadlihi, dengan kelebihan dia. Dan Allah Ta'ala masukkan orang tu dalam neraka bi'adlihi. Orang lain masuk neraka, kita sibuk-sibuk. Kenapa? Kita Tuhan ke? Kita nak mencampuri urusan, kita nak menilai Tuhan ke? Kita ada taklif nak menilai Tuhan ke? Allah Ta'ala bagi dia tak ada yang buruk, tak ada yang baik. Semuanya makhluk dia. Dia yang hukum, ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk. Dia yang hukum. Untuk kita, bukan untuk dia. Nak tanya, membunuh baik ke buruk? Membunuh baik ke buruk? Membunuh buruk lah. Habis tu perang Badar, orang umat Islam, sahabat Nabi bunuh 70 orang kafir. Baik ke buruk? Bunuh je kan? Ataupun orang kafir bunuh orang Islam dalam perang Uhud. Buruk. Bila orang Islam bunuh orang kafir dalam perang, baik. Orang kafir bunuh orang Islam ataupun orang Islam bunuh orang Islam tanpa sebab, buruk. Sama-sama bunuh. Sama-sama bunuh. Tapi ini Allah kata baik, ini Allah kata buruk. Okey, nak tanya, hubungan seks. Hubungan seks baik buruk? Kalau suami isteri buat hubungan seks, baik. Sunnah lagi. Kalau yang tak ada hubungan suami isteri, dia buat benda yang sama, buruk. Pasal apa? Tak ada ikatan perkahwinan. Perbuatan sama. Ada orang kata, habis tu kalau bercakap bohong, baik lah. Kalau bercakap bohong dengan perkara-perkara yang tertentu, untuk mendamaikan orang, baik buruk? Baik. Habis tu kalau LGBT, baik buruk? Okey. Kalau dia dipaksa, baik buruk? Dia bukan buat dengan kerelaan, dia dipaksa. Baik buruk? Dia buat dengan kerelaan, buruk. Segala perbuatan tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala, Allah Ta'ala hukum. Ini baik, ini buruk. Ini baik, ini buruk. Allah hukum. Perbuatan sama je. Semua makhluk Allah, Allah ciptakan. Hikmah ada. Hikmah bukan untuk Allah, untuk kita. Hikmah untuk kita, bukan untuk Allah. Allah Ta'ala tak ada gharat. Allah Ta'ala tak ada gharat, tak ada tujuan, tak ada apa dari segi perbuatan dia. Hikmah tu untuk kita. Bukan untuk kita, bukan untuk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala istighna mutlak. Allah Ta'ala al-ghaniyul mutlak. Istighna mutlak. Tak perlu apa pun. Bila orang tak faham Allah Ta'ala tu, masalah tu. Kalau nak membela Allah Ta'ala supaya Allah tak dituduh sebagai pencipta pencuri, Allah tak perlukan pun kau lah. Cuma adab, bila kan dah sebut adab. Bila adab, kita tidak menisbahkan keburukan kepada Allah kerana beradab sahaja. Itu bab adab lain, bab akidah lain, bab hakikat lain, bab syariat lain. Jangan dilaga-lagakan, tapi bukan ditolak, bukannya bertentangan. Masing-masing ada iktibar masing-masing, dilihat dari sudut masing-masing. Kata orang putih kata, how far can a bird fly with a broken wings? How far can a bird fly with a broken wing? Sejauh mana burung boleh terbang dengan sayap yang patah? Jadi kita kena terbang dengan sayap hakikat dan syariat. Kita kena terbang segentak dengan sayap hakikat dan syariat. Ni kita tengah belajar ni tentang sifat harus bagi Allah Ta'ala. Sifat harus. Bukan wajib, bukan mustahil. Allah nak buat apa saja. Fa'lu syai'in mumkinin. Mencuri, maksiat, kufur itu termasuk dalam mungkin ke masuk dalam mustahil? Iman, kufur, maksiat, taat, dosa, pahala, berzina, solat, puasa, mencuri. Semua tu syai'in mumkin. Harus bagi Allah Ta'ala. Lepas tu antara amar dengan iradah,
Amar dengan iradah, Allah perintah. Oh, Allah Ta'ala ciptakan Abu Jahal kufur, tetapi Allah perintahkan dia beriman. Oh, mana boleh? Takkan Allah Ta'ala berkehendak dia kufur, tapi Allah Ta'ala suruh dia beriman. Mana ada siapa kata ada kelaziman di antara iradah dengan amar? Ada kelaziman ke? Orang yang sakit kencing manis, doktor kata, kamu kalau kaki kamu tak potong, kamu akan mati. Dia akan merebak naik ke atas sama mati. So, kamu suruh tak? Kamu suruh potong. Okeylah potonglah kaki saya, potonglah jari. Kamu nak? Kita tak nak. Alamak, aku takkanlah kaki jari aku tak nak, aku kaki kena potong. Tapi doktor kata tak apa, kamu tak nak potong, nanti merebak naik atas kamu mati. Tak apalah, potonglah doktor, potong. Kita suruh tapi kita tak nak. Apa kena mana ada kelaziman antara kehendak dengan perintah? Tu pun tak lepas lagi. Tidak ada kelaziman antara perintah dan kehendak. Allah berkehendak Abu Jahal dia kafir. Allah berkehendak. Tapi Allah tak perintahkan dia kafir. Allah perintah sebaliknya suruh dia beriman. Biasa. Banyak benda yang kita orang doktor kata kami kena belah perut kamu. Kita nak ke belah ke kena buat? Kerana tidak ada penyakit, kata tidak kami kena. Tak nak, tapi oleh kerana kita pun tak apalah, belah lah doktor. Suruh benda yang kita tak nak. Biasa tu. Wa dalilu ala anna al-mumkinat jaizatun fi haqqihi ta'ala. Dalil atas sesungguhnya perkara yang mungkin itu adalah harus pada Allah Ta'ala, annahu ittafaqa ala jawaziha. Kerana sesungguhnya sepakat ke atas keharusannya. Hai. Falau wajaba alaihi ta'ala fi'lu syai'in minha lan qalabal jaiz wajiban. Kalaulah Allah Ta'ala wajib bagi Allah Ta'ala, maka akan terbalik untuk melakukan sesuatu yang mungkin, maka terbaliklah perkara yang harus yang mungkin itu menjadi wajib. Jadi qalbul haqa'iq. Kalau Allah wajib berbuat macam tu, berarti tidak ada perkara yang jaiz lagi. Semuanya jadi wajib atau jadi mustahil saja. Ada dua saja bagi Allah, satu wajib, satu mustahil. Dah tak ada dah perkara yang harus. Mustahil. Selain kita tengok ni semuanya perkara yang harus pun ada. Wajib langsung, tak mustahil langsung, semuanya harus. Itu pun tak betul. Sebab hukum akal memang tiga, tak boleh dah. Mesti ada wajib, ada mustahil, ada harus. Jadi kalau Allah wajib berbuat macam tu, maka benda tu tak ada perkara yang jadi harus. Nanti semuanya wajib atau semuanya mustahil. Dan itu mustahil. Bab ni lah contohnya, Allah Ta'ala wajib ke Allah Ta'ala untuk memasukkan orang beriman ke dalam syurga. Boleh tak Allah Ta'ala masukkan orang beriman dalam neraka? Ikut hukum akal, benda tu harus. Benda tu harus. Tapi ikut hukum syarak, ni kena beza antara hukum akal dengan hukum syarak. Hukum akal dengan hukum syarak tu kena tahu beza. Jadi kena menurut hukum akal boleh saja. Dalam Quran Allah sebut kalau aku nak campakkan semua dalam neraka, kalau aku nak aku campak boleh. Tak siapa boleh halang. Tapi hukum syarak, Allah dah berjanji orang beriman masuk dalam syurga, orang kafir masuk neraka. Tapi sebaliknya Allah nak buat pun ikut hukum akal boleh saja. Siapa boleh halang Allah? Ini Quran pun yang beritahu, bukan akal saja. Quran pun kata, kalaulah Allah berkehendak untuk masukkan semua sekali dalam neraka, siapa boleh halang Allah? Ada khilaf lah Maturidiyah kata sekurang-kurangnya kerana kena ada seorang yang masuk. Kalau Allah nak buat pun boleh, tapi kurang-kurang kena ada seorang yang masuk syurga beriman. Kurang-kurang kafir seorang kena ada masuk neraka. Itu khilaf lah, khilaf. Kalau tak nanti bercanggahlah dengan syariat yang Allah Ta'ala janji. Tapi yang Allah Ta'ala sebut tak betul. Ada khilaf lah itu antara Maturidiyah dengan Asy'ariyah. Walau imtana'a alaihi fi'lu syai'in minha, kalaulah tercegah daripada Allah Ta'ala untuk melakukan perkara tersebut, maka lang qalbal jaiz mustahilan, maka akan berubahlah perkara yang harus itu menjadi mustahil. Wa inqilabul jaiz wajiban awal mustahilan batilan,
Berubahnya perkara yang harus menjadi wajib atau menjadi mustahil adalah batil. Lah namanya harus, kenapa tiba-tiba berubah jadi berubah jadi wajib? Kenapa tak sebelum tu wajib dah? Kenapa perlu harus dulu lepas tu baru wajib, atau harus dulu baru mustahil? Kenapa tak awal-awal lagi dia wajib, awal-awal lagi dia mustahil? Dan kalau macam tu wajib pun boleh berubah jadi mustahil, dan mustahil berubah jadi wajib, wajib berubah jadi harus, mustahil pun berubah jadi harus. Jadi itu kalau boleh harus berubah jadi wajib, jadi harus. Akhirnya apa jadi? Terbalik semua kenyataan. Qalbul haqaiq. Wa bihaza ta'lamu annahu ta'ala la yajibu alaihi syai'. Maka dengan ini kamu ketahui sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak wajib ke atasnya sesuatu, khilafan lil mu'tazilah fi qawlihim innallaha ta'ala yajibu alaihi. Berbeza dengan Mu'tazilah yang mengatakan bahawa sesungguhnya wajib bagi Allah Ta'ala ayaf'ala salah bil abdi, wajib berbuat baik bagi hamba. Fayajibu alaihi ta'ala an yarzuqahu, wajib bagi Allah Ta'ala memberi rezeki padanya. Haza zurun alaihi ta'ala wa kazibun, ini adalah dosa dan pembohongan terhadap Allah Ta'ala. Tanazzahallahu an zalik, maha suci Allah daripada dakwaan Mu'tazilah tersebut. Fa khalquhu iman fi zaidin masalan, penciptaan Allah Ta'ala akan sifat iman pada Zaid itu contohnya, wa i'ta'uhu ilma, dan Allah Ta'ala memberinya Allah Ta'ala kepada Zaid itu akan ilmu, min fadlihi, adalah daripada kelebihannya, min ghairi wujubin, tanpa, wa mimma yaruddu 'alal mu'tazilah, dan daripada apa-apa yang ditolak ke atas Mu'tazilah, annal atfala yanzilu bihimud darar, sesungguhnya budak kecil itu terkena padanya bahaya, minal ashqam wal amrad, daripada sakit dan sebagainya. Wa hadza la salaha fihi lil atfal, ini tidak ada salah, tidak ada kebaikan bagi budak kecil. Budak kecil sakit, budak kecil kena cedera misalnya, budak kecil maknanya dia tak ada salah, tak ada apa, tiba-tiba dia sakit. Maknanya kalau Allah Taala wajib berbuat salah, ataupun dia ada dua salah dan aslah. Solah tu baik, aslah terbaik. Yang mana yang baik, buat terbaik. Maka budak kecil kena sakit tu apa dia punya solah dia. Walau kana as-salah wajiban alaihi ta'ala lama nazala ad-darar bil atfal li'annahum yaqulun innallaha la yatrukul wajib alaihi ta'ala. Kalaulah solah itu wajib bagi Allah Ta'ala, berbuat baik kepada hambanya itu wajib bagi Allah Ta'ala. Kalaulah berbuat baik itu wajib bagi Allah Ta'ala, tidak akan terkenalah keburukan kepada budak kecil. Kerana sesungguhnya Mu'tazilah mengatakan Allah Ta'ala itu tidak akan meninggalkan perkara yang wajib. Lianna tarkal wajib alaihi naqsun, kerana menurut mereka meninggalkan yang wajib itu adalah satu kekurangan bagi Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala munazzahun anin naqsi bil ijma'. Dan Allah Ta'ala itu maha suci daripada kekurangan dengan ijma'. Wa isabatuhu ta'ala lil muti' fadlun minhu, memberinya pahala oleh Allah Ta'ala kepada orang yang taat itu adalah satu kelebihan daripada Allah Ta'ala. Wa iqabuhu lil 'asi adlun minhu, dan Allah Ta'ala mengazab orang yang bermaksiat itu adalah satu keadilan daripadanya. Iz la tanfa'uhu ta'ala ta'atun wa la tadurruhu maksiyatun, kerana tidak ada faedah bagi Allah dan tidak memberi mudarat pun kepada Allah Ta'ala satu kemaksiatan. Li'annahu an-nafi' ad-dar, kerana Allah lah yang memberi manfaat dan yang memberi mudarat. Wa inna ma hadhihi ta'ah wal ma'asi alamatun ala anna Allah Ta'ala, hanya sahaja ketaatan dan kemaksiatan ini adalah satu alamat tanda ala sesungguhnya Allah Ta'ala itu yusibu wa yu'aqibu, memberi pahala dan memberi dosa ataupun menyeksa, manittasafa bihima, bagi orang yang bersifat dengan yang demikian. Siapa taat Allah bagi pahala, siapa maksiat Allah Ta'ala seksa dia. Faman arada qurbahu wafaqahu li ta'ah, siapa yang Allah inginkan untuk dia dekat dengan Allah Ta'ala, maka Allah beri dia taufik, iaitu kemampuan untuk taat, untuk dia melaksanakan ketaatan. Waman arada khuzlanahu, pada siapa yang Allah kehendaki untuk dia bermaksiat, wa bu'tahu, dan jauh daripada Allah Ta'ala, khalaqa fihil maksiyah, Allah Ta'ala ciptakan padanya maksiat.
Dia ada taufik, lawan dia khuzlan. Taufik itu istita'ah ala ta'ah, kemampuan untuk melaksanakan ketaatan dipanggil taufik. Al istita'atu ala ta'ah, kemampuan untuk melaksanakan ketaatan dipanggil taufik. Sebelum tu hidayah. Hidayah tu petunjuk, kemudian taufik untuk pelaksanaan kemampuan itu. Kemudian kalau kemampuan istita'ah alal maksiyah tu dipanggil khuzlan. Kemampuan untuk melaksanakan maksiat itu dipanggil khuzlan. Kullun min indillah. Semuanya daripada Allah tapi bukan jabariyah. Dia tarik ni jatuh kamera ni. Fajami'ul umur min af'alil khair wasyarr bi khalqillahi ta'ala. Maka keseluruhan perkara-perkara daripada perbuatan-perbuatan yang baik dan buruk bi khalqillahi ta'ala, dengan perbuatan Allah atau penciptaan Allah Ta'ala. Li'annahu ta'ala khalaqal abda wa ma 'amilahu al-'abdu. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang menciptakan hamba dan apa yang dikerjakan oleh hamba tersebut. Liqaulihi azza wa jalla wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan kamu dan menciptakan segala apa yang kamu kerjakan. Maknanya Jabariyah Syekh Fuduli Jabariyah, Imam Baijuri Jabariyah, macam tu. Payah betul. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu anna Allah Ta'ala yajuzu an yura fil akhirah lil mu'minin. Dan daripada perkara-perkara yang wajib beriktikadnya mukallaf ialah sesungguhnya Allah Ta'ala itu harus untuk dilihat pada di akhirat nanti bagi orang-orang yang beriman. Lianna Allah Ta'ala 'allaqa ar-ru'yata 'ala istiqraril jabali fi qawlihi ta'ala fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mentaklikkan, menghubungkan ru'yah. Ru'yah ni panjang pembahasan dia. Kalau nak ru'yah buka kita al-i'tiqad, al-iqtisad fil i'tiqad Imam Ghazali tu, ya Allah panjangnya dibahas. Ya rad Mu'tazilah dengan rad Hasyawiyah. Alal istiqraril jabal, atas penetapan gunung, fi qaulihi ta'ala fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu menetap pada tempatnya maka kamu boleh melihat aku. Al istiqrar jabal jaizun, adapun menetapnya gunung itu adalah perkara yang harus. Fa yakunul mu'allaqu alaih min ru'yah jaizan. Maka jadilah yang dihubungkan dengannya daripada ru'yah itu juga harus. Maknanya gunung itu boleh menetap dan boleh hancur. Allah kata kalau dia boleh menetap, kau boleh melihat aku. Tapi kalau dia tak boleh menetap, hancur, kau tak boleh melihat aku. Itu namanya harus. Daripada situ dah faham dah dia harus. Kalau mustahil, Allah kata tak mungkin kau akan melihat aku. Nah, itu mustahil kalau Allah. Dan Allah takkan guna tara. Tara ni Allah kata la ura. Allah akan kata aku tidak boleh dilihat. Itu la ura. Aku tidak boleh dilihat. Tapi Allah kata la tarani, engkau tak boleh tengok aku. Ada pembahasan panjang tu. Nantilah saya bahas sikit lagi. Ya annal mu'allaq alal jaiz jaiz, kerana mu'allaq yang dihubungkan dengan perkara yang harus itu mestilah harus. Lakinna ru'yatuna lahu ta'ala bila kaifin, akan tetapi melihatnya kita kepada Allah Ta'ala itu tanpa kaifiat. Ai laisat ka ru'yati ba'dina ba'dan, iaitu bukanlah seperti mana kita melihat sesama kita atau kita melihat benda-benda yang berjisim, bertempat, berarah, muqabalah, ada syu'a' dan sebagainya, ada cahaya. Fala yura ta'ala fi jihatin wala bilaunin wala yura ta'ala jisman. Maka Allah Ta'ala itu tidak dilihat pada satu arah dan tidak juga dengan warna, dan tidak juga Allah Ta'ala itu dilihat sebagai jisim. Tanazzahallahu Ta'ala an zalika 'uluwan kabira, maha suci Allah daripada perkara yang tersebut. Allah dengan sifatnya yang maha luhur lagi maha besar. Wa nafaru yata lillahi ta'ala al-mu'tazilah. Mu'tazilah menafikan ru'yah Allah Ta'ala, melihatnya Allah Ta'ala. Qabbahumullah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala memburukkan mereka. Wahia min aqaidihim az-za'ighah al-batilah. Yang tidak boleh melihat Allah Ta'ala itu adalah daripada akidah mereka yang tergelincir dan yang batil. Wa min aqaidihim al-fasidah aidan, daripada akidah mereka yang fasik, yang rosak, ialah qauluhum, mereka mengatakan innal abda yakhluqu af'ala nafsihi, sesungguhnya manusia telah menciptakan perbuatan diri sendiri.
Wali ajli qaulihim, oleh kerana sebab mereka mengatakan begini, haza yusammauna bil qadariyah, mereka dinamakan sebagai qadariyah. Li'annahum yaqulu bi anna af'al al-'abdi bi qudratihi, kerana sesungguhnya mereka mengatakan bahawa perbuatan manusia itu adalah dengan kudrah dia sendiri, bukan kudrah Allah. Kama sumiyati ta'ifatul al-qailun binal abda majburun, seperti mana dinamakan satu kelompok yang mereka mengatakan sesungguhnya perbuat hamba-hamba ini, manusia ini adalah majbur, dipaksa, alal af'al allati yaf'aluha, atas perbuatan yang mereka lakukan, bil jabariyah, dinamakan sebagai jabariyah. Nisbatan ila qaulihim, nisbah kepada pendapat mereka, bi jabaril abdi wa qahrihi, kerana hamba itu terpaksa dan dipaksa. Wahia aqidatun za'ighatun aidan, dan ini juga satu akidah yang tergelincir sesat. Wal haq annal abda la yakhluqu af'ala nafsihi wa laysa majburan. Yang haknya ialah sesungguhnya manusia itu tidak menciptakan perbuatannya sendiri dan juga tidak dia dipaksa. Bal anallaha ta'ala yakhluqul af'ala sadirata minal abdi, bahkan sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang menciptakan perbuatan yang muncul daripada hamba itu, ma'akaunil abdi lahu ikhtiyarun fiha, bersamaan dengan bagi hamba itu ada pilihan padanya. Tengah-tengah di antara Qadariyah dan Jabariyah. Qala Sa'du fi Syarhil Aqaid, berkata Imam Sa'duddin Taftazani rahimahullah dalam kitab Syarah Aqaid Nasafiyah, wa hadzal ikhtiyar la yumkinu an yu'abbara anhu bi ibaratin, sesungguhnya ikhtiyar ini tidak mungkin untuk diibaratkan terhadapnya dengan suatu ibarat. Bali syakhsu yajidu baina harakati yadihi, akan tetapi seseorang itu mendapati di antara pergerakan tangannya, iza harrakaha, ketika dia menggerakkannya, huwa baina ma iza harrakahal hawa, dan dia di antara apa-apa yang jika angin menggerakkannya, qahran, secara paksaan, anhu, dan terhadapnya, farqan, ada perbezaan. Manusia menggerakkan, contohlah Imam Taftazani bagi, manusia menggerakkan tangan dia alal ikhtiar dia, kemudian manusia tangan dia bergerak kerana ada angin, misalnya angin ribut yang tiup tangan dia lah, yang menggerakkan tangan dia. Itu ada satu perbezaan. Itu saya dah bahas dah tentang af'alul ittirari dengan af'alul ikhtiyari, takdir mubram dan takdir mu'allaq. Itu boleh rujuk dekat qada dan qadar. Di sini dia dah bahas, dia bahas di sinilah. Jadi saya bahas awal-awal tu sebab kaitan dia dengan sifat wahdaniyah fil af'al dengan sifat qudrah dan iradah. Tapi di sini dibahas di sinilah, ulang baliklah. Jadi itu ahli sunnah wal jamaah. Jadi ayat Quran tu kan, wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama, memang kita dengar kita pelik. Jadi masalah dia orang ni yang salah faham ni, sebab apa? Qadariyah dan Jabariyah ni dua-dua berdalilkan Al-Quran. Kalau Jabariyah dia kata apa? Kullun min indillah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allahu khaliqu kulli syai'. Itu semua dalil Jabariyah. Qadariyah pula, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru, maksudnya Allah tak akan mengubah apa-apa pada kaum itu melainkan dialah yang mengubah sendiri. Wa man syaa'a falyu'min faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa nak beriman, nak berkafir. Itu semua dalil Qadariyah pula. Ahli sunnah wal jamaah tengah. Jadi kita kata ayat-ayat yang mengatakan itu Allah Ta'ala buat semua itu adalah ayat hakikat. Kita panggil ayat, ulama kita ayat hakikat. Adapun ayat-ayat yang menyuruh kita berbuat tu, macam ayat Qadariyah tu, dia panggil ayat syariat. Jadi kita beriktikad segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, disuruh iktikad je lah. Itu semua pada ayat-ayat hakikat. Kemudian dalam masa yang sama kita disuruh berusaha berikhtiar, itu ayat syariat. Allah kata semua aqimus solah wa atuz zakat, itu ayat syariat. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu ayat syariat. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, itu ayat syariat. So jangan kita melaga-lagakan antara hakikat dan syariat. Jadilah sama ada pergi ke jadi Jabariyah ataupun Qadariyah. Untuk Mu'tazilah ni cabang daripada Qadariyah. Dia mengatakan amalan yang buruk manusia buat, itu semua yang baik Allah buat, saya dah bahas tengok dalam Qada dan Qadar tu. Jadi
a bird fly with a broken wing. Sejauh mana burung boleh terbang kalau sayap sebelah dia patah. So sayap hakikat dan sayap syariat kena dua-dua betul. Maka kita boleh terbang jauh. Tak faham hakikat, tak faham syariat, salah satu masalah. Jabariyah menafikan syariat. Kalau Qadariyah menafikan sebahagian hakikat. Wa minal jaizi alaihi ta'ala, sebahagian perkara yang harus bagi Allah Ta'ala, irsalul jami'ir rusul, iaitu mengutuskan ke semua rasul-rasul. Fa irsaluhu ta'ala lahum alaihi afdalus salatu wassalam bifadlihi la bitariqil wujub. Pengutusan Allah Ta'ala bagi semua rasul itu adalah dengan fadl Allah Ta'ala, dengan kelebihan Allah Ta'ala, bukan dengan jalan yang wajib. Ya Allah Ta'ala la yajibu alaihi syai'un kama marra, kerana bagi Allah Ta'ala tidak wajib semua perkara tersebut. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu ta'ala anna afdalal makhluqat, daripada apa yang wajib i'tikad bagi seorang mukallaf itu, sesungguhnya seafdal makhluk ala itlaqi, secara mutlak, ialah nabiyina sallallahu wa ala ahli baitihi ajma'in wa ala alihi sallallahu alaihi wasallam fi afdaliyah baqiyatu ulil azmi wa hum wa sayyiduna Musa wa sayyiduna Isa wa sayyiduna Nuh wa hum fi afdaliyah ala hadha tertib. Jadi setelah Nabi Muhammad, makhluk yang paling afdal secara mutlak, kemudian setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh, itu semuanya Nabi ulul azmi. Itu manusia, makhluk yang afdal. Wahum fil afdaliyah ala hadha tertib, itu ikut tertib tadilah, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Ada khilaf ni, saya tak mau ceritalah. Wa kaunuhum khamsatun nabiyuna wal arba'ah ba'dahu wa huwa sahih. Semuanya ada 5 ulul azmi, Nabi kita Muhammad SAW, dan 4 selepas itu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Wa qila ulul azmi aksaru min zalik, ada qil mengatakan lebih daripada itu. Wa yali ulul azmi fi afdaliyah baqiyatur rusul, setelah Nabi Rasul ulul azmi, baki rasul-rasul yang lain, katanya 313. Summa baqiyatul anbiya ala nabiyina alaihi wassalatu wassalam summal malaika. Kemudian setelah itu semua nabi-nabi, kemudian malaikat. Ini ada khilaf yang detail dalam kitab-kitab yang lain, kitab-kitab besar. Ini dah masuk kepada bab nubuwah ni. Tak apa, kita berhenti dulu di sini. Saya bagi sikit penjelasan tentang melihat Allah Ta'ala ni. Dia dah masuk bab nubuwah dah ni. Dah masuk bab. Dia daripada situ, daripada jaiz tu dia lompat pergi masuk bab nubuwah. Kita disambung besok insya-Allah. Ni tentang penjelasan melihat Allah Ta'ala ni. Jadi dalam melihat Allah Ta'ala ni ada beberapa banyak mazhab, tapi yang 3 mazhab yang utama lah. Satu, mazhab Mu'tazilah yang mengatakan kita tidak boleh melihat Allah Ta'ala di akhirat. Di mana-mana saja di dunia, bahkan di akhirat. Kemudian Wahabi ataupun Mujassimah Musyabbihah lah, yang mengatakan Allah Ta'ala boleh dilihat di akhirat, tetapi oleh kerana boleh dilihat, pastilah Allah Ta'ala itu berada di depan kita, muqabalah dengan kita. Mu'tazilah menolak, sebab apa? Dia kata oleh kerana Allah Ta'ala tak berjisim, Allah Ta'ala tak bertempat, Allah Ta'ala tak mengambil ruang, Allah Ta'ala tidak muqabalah dengan kita, maknanya tak berarah lah, tidak ada arah, maka tak boleh lihat. Kalau Mujassimah Musyabbihah Wahabiyah pula kata apa? Oleh kerana kita sabit kita boleh melihat Allah, mestilah Allah Ta'ala berada di depan kita. Okay. Ahli Sunnah wal Jamaah ambil daripada Mu'tazilah separuh, ambil daripada Hasyawiyah ataupun Mujassimah Musyabbihah ni Hasyawiyah, dan bersama ulama panggil Hasyawiyah. Ambil separuh. Bukan ambil separuh lah, maksudnya kita kata apa yang dipegang oleh Mu'tazilah itu betul. Dari sudut Allah Ta'ala itu tidak berjisim, tidak berarah, tidak mengambil ruang, itu betul. Tapi menafikan tidak boleh melihat itu salah. Wahabi pula atau Hasyawiyah, Mujassimah Musyabbihah ni kata kita boleh melihat Allah, itu betul. Tetapi mestilah Allah Ta'ala tu berada depan kita, berjisim, mengambil ruang, berarah dan sebagainya. Itu salah. Itu kita jangan salahkan semua. Dia ada part yang betul, ada part yang salah. Kita ambil, kita boleh melihat Allah Ta'ala, dan tetapi Allah Ta'ala tidak berjisim, tidak berarah, tidak berada depan kita, tak mengambil ruang.
Itu susah tu, maknanya Mu'tazilah kata mustahil. Hasyawiyah pun kata mustahil, Wahabiyah apa semua. Jadi kita kata kat mana yang mustahilnya? Okay. Dia kata kalau kita melihat Allah Ta'ala, kita melihat sesuatu sekarang ni, kita melihat sesuatu, mestilah kita melihat benda tu ada depan kita, betul? Boleh ke kita melihat benda yang tak ada depan kita? Jadi sebab tu kita jawab, korang ni semuanya terkeliru dengan hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Itulah dia. Kalau tak faham, tak boleh bezakan mana hukum syarak, mana hukum akal, mana hukum adat, jadi macam ni. Jadi adakah lazim kita nak melihat sesuatu itu, mestilah sesuatu itu ada di depan kita? Mestilah lazim ke? Mesti ke? Jadi kita kata, Asy'ariyah jawab, itu mesti bagi hukum adat. Mesti bagi hukum adat. Memanglah hukum adat, kalau kita nak melihat sesuatu depan kita, mestilah dia ada depan kita. Nak melihat sesuatu, benda tu ada depan kita. Belakang kita je kita dah tak nampak dah. Kan? Okey. Di sini kita itu hukum adat. Ada perkara yang lebih jauh, lebih tinggi lagi daripada hukum adat, iaitu hukum akal dan hukum syarak. Jadi syarak hanya mengatakan kita akan melihat Allah Ta'ala. Syarak tak pernah mengatakan Allah Ta'ala mesti ada depan kita. Bila masa syarak kata Allah mesti ada kat depan kita? Syarak kata laisa kamitslihi syai'. Jadi contohnya kalaulah kita mimpi lah. Kita mimpi. Bila kita mimpi, kita melihat sesuatu dalam mimpi kan. So benda yang dalam mimpi tu ada depan kita ke? Benda yang kita mimpi tu ada depan kita. Mimpi dipanggil ru'yah juga. Mimpi dipanggil ru'yah. Jadi kita sepakat, ulama sepakat mana benda yang kita tengok dalam mimpi itu bukan ada depan kita. Contoh lagi ni macam ni. Contohlah macam ni kan, saya tak ada depan tuan-tuan. Yang ada depan tuan-tuan hanyalah handphone ataupun laptop. Skrin je ada. Saya ada dalam tu. Jadi hakikat saya tak ada depan tuan-tuan. Yang ada depan tuan-tuan tu skrin yang ada gambar saya je. Tuan-tuan boleh tengok saya. Saya tak boleh tengok lah sebab ini one way kan. Kalau buat video conference, dua-dua boleh tengok. Jadi manusia boleh mencipta satu alat untuk dia melihat sesuatu tanpa sesuatu tu, hakikat sesuatu tu ada depan dia, tapi dia tengok melalui skrin. Tapi ingat ulama bukan mengatakan bahawa Allah tu kita akan lihat Allah dalam skrin. Tidak. Difahami di sini bahawa manusia atas mencipta satu alat untuk dia melihat sesuatu tanpa benda tu ada depan dia. Dia boleh tengok dengan skrin saja. Begitu juga Allah Ta'ala ciptakan satu kemampuan untuk kita melihat sesuatu tanpa benda tu ada depan kita dalam mimpi. Kita mimpi, kita jumpa orang tu, jumpa orang ni, orang tu kita nampak depan kita, tapi dia tak ada pun hakikat dia ada depan kita. Itu hanya satu kaifiat je Allah Ta'ala bagi. Dan mukjizat Nabi kan, dalam hadis Nabi kata, aku melihat kamu daripada belakang aku. Macam mana Nabi boleh melihat di belakang? Mukjizat itu khariqul adah, sesuatu yang menyalahi adat. Maknanya Allah Ta'ala maha berkuasa untuk menciptakan 1001 kaifiat untuk kita boleh melihat dia tanpa kita mengetahui kaifiat tersebut. Allah Ta'ala boleh cipta 1001 kaifiat untuk dia memperlihatkan zat dia kepada kita. Sebab tu saya kata tanggalkan hukum adat, tanggalkan pakaian awam dan tanggalkan pemikiran kita dengan hukum adat. Kita jangan menilai Allah dengan hukum adat. Hukum adat ini untuk kita sesama kita sahaja. Hukum adat ini untuk manusia sama manusia, makhluk sama makhluk. Dia tak berlaku kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha berkuasa. Allah Ta'ala boleh menciptakan 1001 kaifiat untuk dia memperlihatkan zat dia kepada ahli syurga nanti, tanpa dia berjisim, tanpa dia mengambil ruang, tanpa dia berada depan kita, tanpa dia mukabalah dengan kita, tanpa. Dia kekal dengan sifat-sifat sempurna dia, tidak berjisim, tidak bertempat, tidak berarah dan sebagainya. Yang menjadi rukun kepada ru'yah iaitu ada dua sahaja.
iaitu orang yang melihat, ra'i dan juga mar'i, benda yang dilihat. Benda mar'i, benda yang dilihat itu dia wujud. Bila mar'i itu wujud, maka yasihu an yura. Itu sahaja rukun untuk ru'yah. Tak mesti dia berada di depan. Itu bukan rukun ru'yah secara akal, bukan secara adat. Yang mesti ada kat depan, mesti mukabalah, mesti berarah, mesti mengambil ruang, mesti berjisim, itu hukum adat. Untuk hukum akal mengatakan itu bukan. Itu seperti mana dalam mimpi tadi dah jelaskan, maknanya tak semestinya. Yang penting apabila Allah itu wujud, maka dia boleh dilihat. Kaifiat melihat, wallahu alam, ada sebut dalam kushifal hijab. Akan disingkatkan hijab, nanti kita akan melihat Allah Ta'ala. Itu khilaf. Mahal ru'yah tu mana, mata ke ataupun seluruh badan ke, hati ke, itu ada khilaf. Yang penting kita yakin kita akan melihat Allah Ta'ala dengan mata ke, dengan hati ke, dengan seluruh anggota ke, ataupun kaifiat itu tidak dibahas. Cukup kita beriman, kita akan melihat Allah Ta'ala. Jadi Mu'tazilah keliru antara hukum akal dan hukum adat. Begitu juga Hasyawiyah, Mujassimah, Musyabbihah ni pun terkeliru dengan hukum adat. Ya orang tu lah tak habis-habis hukum adat. Sebab apa? Dia kiasul ghaib ala syahid. Duk kiaskan makhluk dengan Allah Ta'ala. Itu namanya musyabbihah, menyamakan Allah, hukum-hukum makhluk nak disamakan hukum kepada Allah Ta'ala. Bila panggil musyabbihah, dia marah kan. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala maha berkuasa untuk membuat kaifiat yang mana kita boleh melihatnya di syurga dengan bermacam-macam kaifiat yang kita sendiri takkan boleh terbayangkan. Bayangkanlah kan, contohnya yang saya bagi sebelum ni kan, mana Nabi pergi Mi'raj, perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha, atas lagi ribuan tahun kalau ikutkan adat. Tapi boleh berlaku satu malam saja. Itu kita boleh terima pula, boleh percaya. Kalau tak percaya, kufur ataupun fasik. Tapi bila kita kata melihat Allah tak ada teman, tak boleh percaya pula dah. Di syurga lagi lah tak boleh percaya. Bidadari pakai 70 lapis pakaian, tapi kita nampak dia punya tulang dia, sampai yang sumsum dalam tulang tu pun kita nampak. Boleh masuk akal? 70 lapis pakaian bidadari pakai. Itu dalam hadis Tirmizi tu. Sekarang cuba pakai, tengok 70 lapis pakaian, tak mati kepanasan? Tak tahulah. 70 lapis pakaian bidadari pakai, tapi kita masih boleh nampak sumsum tulang dia. Bukan tulang, dalam sumsum tu kita nampak. Masuk akal tak masuk akal? Kita juga muncul. Kita makan tulang-tulang burung tu, kita campak jadi burung balik. Walahmi tayrin mimma yashtahun, daging-daging burung yang kita inginkan. Tak tua-tua, sentiasa muda, sentiasa sihat. Makan banyak mana pun tak berak, tak kencing. Boleh masuk akal? Itu pun makhluk, itu makhluk tu dah tak masuk akal lah. So Allah Ta'ala pencipta kepada makhluk, pencipta kepada segala-gala yang mustahil. Maksudnya mustahil yang amat, bukan pencipta kepada mustahil. Maksudnya apa yang akal kita tak sampai untuk mencapainya, semuanya Allah Ta'ala buat. So mustahil ke Allah Ta'ala nak memperlihatkan zatnya kepada kita, dia mesti kena ada kat depan, mesti kena berarah, mesti ke? Itulah manusia ni, dia hukum, dia rasa dia yang layak menghukum. Itu masalah. Kita Allah maha berkuasa, jadi Allah Ta'ala boleh buat apa saja. Melihat Allah tu harus. Tentang hukum melihat di dunia tu, hukum dia harus tapi tak berlaku. Sebab tu Nabi Musa minta kan, Nabi Musa minta tu maknanya harus, tapi tak berlakulah. Sebab memang Allah kata bukan masanya untuk kau melihat, bukan masanya untuk melihat Allah di dunia ni. Faham Nanti insya-Allah kita akan melihat Allah di akhirat. Jadi cukup setakat tu dulu, nanti kita sambung besok tentang nubuwah lah, tentang bab kenabian. Bab ilahiyah dah selesai nampaknya, akan masuk bab kenabian lepas ni. Kemudian bab sam'iyat sikit. Kemudian insya-Allah sempatlah khatam bulan Ramadan ni, khatam insya-Allah. Wallahu a'lam. Setakat dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan semua mendalam kita taufik untuk faham dan sampaikan. Tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berpuasa dan selamat bertarawih, selamat
bertadarus, selamat mengerjakan segala amalan-amalan baik bulan puasa ni. Tak perlu nasihat lah, semua dah tahu dah. Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barakah, bulan penuh dengan keampunan. Maksudnya bukan bulan lain tak ada. Itu Wahabi macam tu lah. Bila kita kata bulan ni penuh dengan keberkatan, berrahmat, oh maknanya bulan lain. Jadi dilebihkan rahmat, dilebihkan barakah, dilebihkan keampunan pada bulan ni. Amalan-amalan digandakan, syaitan diikat, pintu syurga terbuka. Jadi inilah peluang kita untuk kita bolut habis, pulun habis pahala-pahala. Setahun sekali je. InsyaAllah memang berat tu kerana berat nafsu. Syaitan tak ada dah. Berat nafsu, tapi boleh dilawan insyaAllah. Nanti mungkin kita cerita tentang Lailatul Qadar sikit dan sebagainya lah. Selesaikan dulu pengajian kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.